Panjang. Seterusnya kita ke Sabah. Antara paparannya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan kenakan tindakan tegas terhadap kontraktor yang gagal sempurnakan projek di bawah kementerian berkenaan termasuk di Sabah, serta tinjauan kibaran jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan di negeri itu. Untuk bertirai lanjut, kita terus bersama Rita Aloysius Malik. Rita? Terima kasih Kamal. Salam sejahtera. Usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Sabah digalakkan memulakan aktiviti perusahaan mereka bagi membantu memulihkan ekonomi negara menjelang tahun 2021. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, usaha itu boleh dilakukan dengan mengadaptasi pelbagai kemudahan disediakan kerajaan termasuk penggunaan teknologi agar sektor PKS berkembang maju dan bertaraf global. Pendekatan berkenaan juga diyakini berupaya mengurangkan lagi kadar pengangguran negara yang kini merekodkan 773,000 orang iaitu penurunan 0.4% berbanding 860,000 orang semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Namun sekiranya kita dapat segera memulakan ekonomi pada tahun 2021, badan-badan antarabangsa seperti Bank Dunia, IMF dan juga SMP telah menyatakan Malaysia antara negara yang terawal dapat mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif di antara 6.3% hingga 7.5%. Datuk Azmin bercakap dalam sidang media selepas perjumpaan bersama usahawan-usahawan Bumi Putera Sabah di Kota Kinabalu. Perjumpaan melibatkan pelbagai agensi di bawah MITI dan PKS Sabah melibatkan makanan dan minuman, perkhidmatan, ternakan dan pertanian, automotif dan pelancongan. Ia antara lain bertujuan berkongsi dan menyelesaikan masalah dihadapi usahawan tempatan terjejas akibat COVID-19. MITI turut memberi penerangan kepentingan PKS Sabah menerapkan Pelan Perniagaan Berteraskan Industri 4.0 dari awal peringkat perniagaan serta kemudahan disediakan MITI selain pendedahan tentang prospek ekspor dalam memapankan prestasi perniagaan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan memantau perkembangan projek di bawah kementerian berkenaan termasuk di Sabah dengan lebih dekat dan terperinci. Tindakan tegas juga akan dikenakan terhadap kontraktor yang gagal menyiapkan projek mengikut masa yang ditetapkan. Menterinya Zuraidah Kamaruddin berkata langkah itu perlu bagi mengelak kelewatan projek maupun projek terbengkalai sekaligus menyebabkan kerugian kepada kementerian berkenaan. Sekiranya kontraktor tidak menepati progres dan kalau kita harus hentikan mereka, serta-merta kita harus hentikan mereka. Jadi dengan pemantauan ini TKSU Dr. Mary Wong akan bertanggungjawab. Kita buat satu unit yang baru, dulu tak ada. TKSU saya tanggungjawabkan untuk memantau semua projek di bawah KPKT untuk pastikan tidak berlaku lagi perkara seperti begini. Sehubungan itu, semua kontraktor projek di bawah KPKT diminta memastikan projek berjalan lancar dan mengikut jadual. Zuraidah berkata demikian kepada media ketika lawatan ke Program Perumahan Rakyat PPR Gayang 2, Tuaran. PPR berkenaan masih dalam pembinaan dan dijangka siap September tahun depan. Terdahulu, Zuraidah turut melawat PPR Keon Som Inanam dan projek parkir bertingkat di Fosang Luyang. PPR Keon Som yang pernah menjadi projek terbengkalai selama 15 tahun namun telah dibangunkan semula dijangka siap Februari tahun depan. Sementara itu, masalah parkir dihadapi di Pusat Komersial Fosang Luyang bakal diatasi dengan projek pembinaan bangunan menempatkan lebih 321 ruangan letak kenderaan bertingkat dijangka siap September 2022. Sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini pasti tidak seperti sebelumnya. 6 dekad sambutan diadakan gilang gemilang. Kini sambutan mengikut norma baharu menjadi matlamat demi kesejahteraan dan kesihatan semua berikutan pandemik COVID-19. Namun satu perkara yang tidak seharusnya berubah, pastinya semangat mengibarkan jalur gemilang bagi melambangkan patriotisme warga Malaysia. Kebiasaannya setiba bulan Ogos, kibaran jalur gemilang menyerikan dan memeriahkan jejambat dan juga premis-premis sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Bagaimanapun, tinjauan pada minggu pertama Ogos ini mendapati suasana belum serancak yang diinginkan.
Kru RTM berkesempatan mendapatkan respon Pengarah Jabatan Penerangan Japan Sabah, Norzawiya Bulka di Kota Kinabalu. Beliau menyatakan semangat patriotisme dalam diri setiap rakyat harus lebih menonjol dikala negara menghadapi situasi mencabar seperti memerangi COVID-19 ketika ini. Semua ini telah mengubah hidup seluruh masyarakat dunia termasuklah kita. Jadi harapan saya adalah walaupun kita tidak boleh buat secara fizikal sambutan ini dengan melibatkan beribu-ribu orang, apa yang penting adalah saya mohon agar semua jabatan dan agensi ini dapat memainkan peranan masing-masinglah untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan ini. Katanya, Japan selaku jabatan bertanggungjawab menyemarakan lagi Bulan Kebangsaan, mengatur pelbagai program bersama masyarakat mengikut norma baharu. Antaranya, program Merdeka Ed Community di 25 daerah seluruh negeri dan program dalam talian seperti Sayembara Sajak Merdeka, Sayembara Cerpen Merdeka dan pertandingan bintang Patriotic Smile 2020. Sementara itu, orang awam yang ditemui positif dengan usaha menerapkan perasaan cintakan negara melalui pengibaran jalur gemilang. Ya, kibarkan jalur gemilang untuk Ogos 31 happy Merdeka lah, untuk semangat perpaduan lah, dan juga mengiratkan silaturahim. Pengibaran jalur gemilang ini sangat penting dan itu adalah satu penanda aras kepada kemerdekaan negara kita. Ini juga sebahagian daripada leluhurnya hati kita terhadap negara kita, kecintaan kita. Ayo semua, kibarkan jalur gemilang tidak kira di mana sahaja. Semarakan lagi semangat cintakan negara di bulan istimewa ini bagi melambangkan perpaduan masyarakat Malaysia berbilang bangsa dan agama. UMNO Sabah berharap diberi peluang bertanding di beberapa kerusi baharu yang merupakan kubu kuat UMNO pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Perkara ini dinyatakan Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin di Sandakan. Menurut Dato' Bong, ketika ini parti berkenaan sedang mengenal pasti calon untuk bertanding di 32 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN selain bertanding di beberapa kerusi baharu seperti N51 Sungai Manila. Katanya UMNO Sabah memberi jaminan 85% calon dipertandingkan merupakan muka baharu. Bagaimanapun keputusan masih belum dimuktamadkan dan perbincangan bersama parti komponen lain akan diadakan. Dato' Bong bercakap kepada media selepas merasmikan mesyuarat berkelompok cawangan UMNO PDM Sungai Batang Libaran di Kampung Sungai Batang, Batu 10. Sekian berita dari Sabah petang ini. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Kamal. Silakan. Terima kasih Rita Lucius Malik dengan perkembangan itu tadi.